Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membicarakan topik yang berkaitan dengan pluralisme agama. Di mana pluralisme agama ini berasal daripada perkataan plural, iaitu ramai ataupun banyak, yang merupakan perkataan jamak. Dan jamak ini bukan jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. InsyaAllah dalam siri yang ke-17 ini kita akan membincangkan tentang pluralisme agama. Di mana perkataan pluralisme agama ini berasal daripada perkataan plural yang membawa erti ramai. Di mana dalam konteks perbincangan pluralisme ini merujuk kepada banyaknya agama dan banyaknya kepercayaan. Dan dia juga ada kaitan dengan perkataan plurality yang membawa erti kemajmukan ataupun kepelbagaian ataupun ramai dan banyak. Namun perbincangan ini merujuk kepada pluralisme agama, iaitu pemikiran yang mengiktiraf kebenaran setiap agama atas prinsip semua agama menuju suatu matlamat yang sama. Dengan kata lain, semua agama ni sama, kerana tiada suatu agama yang lebih benar daripada satu agama yang lain. Semuanya menuju kepada satu matlamat, kepada satu tujuan yang mungkin berbeza jalannya ataupun caranya, tetapi semuanya menuju kepada jalan yang sama. Inilah maksud kepada pluralisme agama yang membawa erti kesamarataan antara agama dan tiada suatu agama yang benar dan melebihi dengan agama yang lain. Pluralisme ini dia tidak sama dengan plurality. Plurality ini kepelbagaian. Memang Allah Ta'ala jadikan manusia ni pelbagai. Pelbagai dari sudut bangsa, pelbagai dari sudut suku, termasuklah pelbagai dari sudut kepercayaan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Ya ayuhan nas, inna khulaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu lelaki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenali antara satu sama lain. Kepelbagaian bangsa adalah sunnatullah, dan kepercayaan, perbezaan kepercayaan itu juga merupakan satu perkara yang berlaku dalam kalangan manusia. Oleh kerana itu, kepelbagaian ini merupakan suatu perkara yang tidak dapat dielakkan, dan ia tidaklah termasuk dalam perbincangan pluralisme agama. Kerana pluralisme agama ini tidak sekadar bercakap tentang kepelbagaian. Ya, agama itu pelbagai. Ya, kepercayaan itu mungkin banyak. Tetapi apa yang diperkatakan dalam pluralisme agama ini ialah kepelbagaian itu merujuk kepada semua yang pelbagai itu sama rata. Tiada satu yang lebih hebat, tiada satu yang lebih benar. Tiada satu yang benar di antara kepercayaan dan agama-agama yang lain. Inilah masalah yang terdapat dalam pluralisme agama. Ringkasnya, pluralisme agama ini tidak sama dengan pluraliti agama. Kerana pluraliti itu membayangkan maksud kepelbagaian, manakala pluralisme agama itu membayangkan maksud kesamarataan antara agama dan tiada satu agama yang benar berbanding dengan agama yang lain. Kalau kita lihat perjalanan ataupun putaran pemikiran barat ini,
Purisma ini merupakan tingkat yang tertinggi. Ia merupakan satu pemikiran yang mesti dipegang dalam jalur pemikiran barat ini. Kerana ia kemuncak apabila semua fahaman, semua kepercayaan, semua pemikiran yang berasaskan kepada manusia, maka tiada satu kriteria, tiada satu parameter yang boleh menganggap, yang boleh mengukur, yang boleh menentukan mana yang betul, mana yang salah, maka mereka mestilah mendakap pemikiran pluralisme. Semua itu betul belaka. Kalaulah mereka berpegang kepada Al-Quran, kalaulah mereka berpegang kepada wahyu, wahyu boleh menentukan mana yang betul, mana yang salah. Tetapi apabila mereka tidak berpegang kepada wahyu, tidak berpegang kepada Al-Quran, maka tiada satu parameter yang jelas yang boleh menentukan yang betul dan yang salah. Oleh sebab itu, mereka perlu mendakap pluralisme dan dia mestilah berada dalam lingkaran pemikiran barat, kerana dalam pemikiran ini mereka tidak menggunakan wahyu tetapi menggunakan akal, menggunakan suara majoriti dalam menentukan kebenaran. Dalam prisma agama ini ada 3 perkara yang besar yang perlu difahami, iaitu yang pertama, tiada mana-mana agama yang lebih benar dan lebih tinggi daripada agama yang lain. Semua agama itu dianggap sama benar, dianggap sama tinggi, dan tiada mana-mana yang tinggi dan tiada mana-mana yang rendah di antara semua agama itu. Tiada mana-mana agama yang boleh mendakwa dialah yang paling benar, dialah yang paling hebat, kerana mereka semua berasal daripada manusia, dan oleh kerana mereka berasal daripada manusia dan tidak beriman dengan kitab yang lebih tinggi, kitab bersandarkan kepada wahyu, maka mereka terpaksa berpegang kepada pluralisme, kerana sebagaimana yang disebutkan tadi, tiada satu parameter yang jelas yang boleh menentukan yang betul dan yang salah. Bagi mereka, Tuhan itu sama, mencari Tuhan yang sama, tetapi berdasarkan kepada jalan yang berbeza. Bagi mereka, Tuhan itu sama, walau bagaimanapun jalan dan cara untuk mencapai kepada Tuhan itu mungkin berbeza. Kalau ingin pergi ke Kota Baru sebagai contohnya, mungkin boleh lalu ikut Greek Perak, ataupun mungkin boleh lalu mengikut Kuala Lipis, ataupun mungkin boleh lalu mengikut jalan Kuantan dan Kuala Terengganu. Ada 3 jalan. Yang penting bagi mereka sampai kepada Kota Baru. Jalan itu mungkin berbeza, tetapi matlamat itu sama. Ini fahaman dan pegangan mereka. Oleh sebab itu mereka selalu mendakwa semua agama ni sama sahaja. Semua agama mengajak kepada jalan kebaikan. Yang jahatnya, yang masalahnya adalah penganut kepada agama berkenaan. Kalau ada yang mencuri, agama tidak menyuruh orang mencuri. Kalau ada yang menipu, agama tidak menyuruh orang menipu. Tetapi yang menipu itu adalah manusia yang menjadi penganut. Yang mungkin dia jadi orang Islam, mungkin dia beragama Hindu, mungkin dia beragama Buddha, dan mungkin juga dia beragama Kristian ataupun tiada mana-mana agama. Semuanya masalah bukan masalah agama tetapi masalah manusia. Ini yang selalu mereka dakwakan. Lalu kita berhujah dan mengatakan bahawa kalau semuanya sama, kalau semuanya serupa, marilah masuk agama Islam. Kerana agama Islam juga akan membawa jalan yang sama dan matlamat yang sama. Kalaulah ada mana-mana pihak yang mendakwa semua agama ni sama sahaja, yang penting kita jadi baik, yang penting kita berakhlak mulia, kerana semua agama menyuruh kebaikan. Lalu kita jawab, kita kata, ya, memang mungkin ada persamaan antara agama, tetapi agama ni berbeza. Kalaulah siapa-siapa yang ada mendakwa agama ini sama, marilah masuk agama Islam. Tengok apa reaksi mereka kalau benar-benar mereka mendakwa Islam dan agama yang lain adalah sama.
Jadi oleh sebab itu kita beriman kepada bahawa agama Islam tidak sama dengan agama-agama yang lain, malahan lebih daripada itu agama Islam mengatasi kebenarannya berbanding dengan agama yang lain. Walaupun mungkin ada persamaan, mungkin ada persamaan dalam aspek-aspek yang tertentu, seperti mana persamaan dari sudut tidak menyuruh kepada perkara yang jahat ataupun tidak menggalakkan kepada perkara yang buruk ataupun mengharamkan sesetengah perkara yang buruk seperti mana zina, mencuri dan sebagainya. Tetapi itu bukan bermakna Islam dan agama yang lain itu adalah sama. Islam tetap Islam, agama lain tidak sama dengan Islam. Walaupun mungkin ada sedikit perbezaan di antara Islam dengan agama yang lain daripada satu sudut yang tertentu, tetapi secara keseluruhannya Islam dan agama yang lain itu tidak sama. Mereka mendakwa semua manusia berhak mendapat balasan kebaikan dan juga berhak mendapat syurga walaupun apa sahaja agama yang dianutinya. Kerana Tuhan itu adalah semua Tuhan kepada semua agama yang membenarkan semua agama berkenaan dengan jalan yang berbeza, maka setiap agama dan setiap penganut agama berhak mendapat balasan kebaikan dan juga mendapat syurga. Ini dakwaan mereka. Bagi kita secara jelasnya Islam merupakan agama yang tidak sama dengan agama yang lain. Malahan lebih daripada itu, Islam mempunyai suatu pendirian bahawa dia adalah lebih baik daripada agama yang lain. Terdapat 3 konsep yang jelas dalam pluralisme agama ini. Yang pertama ialah konsep kebebasan. Yang kedua, konsep kesamarataan. Yang ketiga, toleransi. Di mana ketiga-tiga ini mendasari dalam pemikiran pluralisme agama. Di mana kebebasan ini merupakan satu prinsip yang membenarkan mana-mana agama untuk mengikut, yang membenarkan mana-mana manusia untuk mempercayai ataupun menganut mana-mana agama. Ini prinsip kebebasan. Lebih daripada itu, mereka berpegang dengan prinsip kesamarataan. Kerana semua agama ini dianggap sebagai sama rata. Tak ada yang lebih hebat, tak ada yang lebih kurang. Semua sama rata dalam semua agama. Dan yang ketiga ialah mengamalkan prinsip ataupun konsep toleransi, di mana mereka boleh bertolerit, boleh bertolak ansur dalam bermuamalah ataupun dalam berinteraksi dengan agama-agama yang lain. Mereka tak ada masalah sekiranya ada perbezaan di antara agama. Kalau orang agama ini menyembah cara begini, kalau agama ini menyembah cara begini, mereka boleh tolerit, tak ada masalah. Ini yang terdapat dalam konsep pluralisme agama. Pluralisme agama ni satu sudut yang lain. Mereka berpegang kerana ia merupakan pluralisme agama ni daripada satu sudut yang lain dipegang kerana ia merupakan satu jalan keluar kepada kepelbagaian. Kepelbagaian ini dianggap sebagai punca kepada perpecahan. Kerana apabila manusia berbeza agama, yang ni kata si A, yang ni kata si B, yang ni kata Tuhan dia yang paling benar, yang ni Tuhan dia yang paling benar, maka ia mungkin berlakunya perpecahan hasil daripada perbezaan kepercayaan itu. Tetapi kan, apabila kepercayaannya itu, perbezaan ini yang tidak, perbezaan kepercayaan ini menurut mereka boleh membawa kepada pergaduhan, boleh membawa kepada peperangan, boleh membawa kepada perpecahan dalam masyarakat. Ia mungkin bermula dengan perbezaan pandangan, tetapi apabila tidak dikawal perbezaan pandangan ini, ia bermula dengan perpecahan dan berakhir dengan, dia bermula dengan perbezaan pandangan dan berakhir dengan perpecahan dan peperangan. Ini yang menyebabkan setengah mereka mendakwa agama, sekiranya ada setengah agama. Ini menyebabkan mereka berpendirian bahawa apabila ada setengah agama mendakwa dia adalah lebih benar,
dia mempunyai kebenaran yang mutlak, maka dia akan membawa kepada perpecahan dan juga peperangan. Oleh sebab itu, setengah mereka, khususnya mereka yang berpegang dengan prisma agama ini mereka mendakwa ini adalah jalan keluar kepada permasalahan yang berlaku kepada masyarakat. Maka agama ini tiada siapa yang boleh mendakwa dia yang paling benar. Tak ada siapa yang mendakwa dia lah yang paling betul. Kalau masing-masing mendakwa dia lah paling benar dan paling betul, akhirnya membawa kepada perpecahan. Akhirnya membawa kepada peperangan. Dan inilah bagi mereka banyak berlaku, khususnya di Timur Tengah, khususnya termasuk juga di tempat kita di Asia Tenggara. Mereka mendakwa puncanya apabila perbezaan agama. Maka jalan keluar daripada perkara itu, maka semua agama ini tidak boleh mendabik dada. Tidak boleh untuk menganggap dialah yang paling benar dan dialah yang paling betul. Prisma agama bagi mereka mempromosikan kesatuan, mempromosikan kerjasama dan menggalakkan pemahaman yang lebih baik di antara agama-agama dan juga dalam kalangan masyarakat. Mereka mendakwa dialah merupakan satu prasyarat untuk mewujudkan satu suasana harmoni dalam kepelbagaian penganut agama. Kalaulah masing-masing mendakwa dialah yang paling betul, dialah yang paling benar, mereka mengatakan bahawa ini adalah punca kepada pergaduhan yang berlaku dalam masyarakat. Kerana manusia apabila tiada agama, tiada panduan yang datang daripada Tuhan, dia akan bergaduh juga. Seperti mana yang kita lihat dalam peperangan di Hiroshima dan Nagasaki. Berlakunya pembunuhan yang banyak. Berlakunya bom yang meruntuhkan, yang menyebabkan dua bandar yang besar ini menjadi abu, iaitu Hiroshima dan Nagasaki. Adakah dia bermula daripada pergaduhan antara agama? Tidak. Dia adalah apabila manusia menggunakan hawa nafsunya untuk mencapai matlamat politik, mencapai matlamat ekonomi yang tidak dilandasi oleh agama, maka berlakulah perperangan dalam kalangan manusia. Agama, walaupun mungkin dia ada menyebabkan manusia berbeza pandangan, tetapi agama lebih berperanan untuk menjaga manusia dan juga untuk mengatur gaya hidup manusia dan pemikiran manusia supaya manusia jadi lebih baik. Dalam Islam, prisma agama ini merupakan satu perkara yang bertentangan dengan prinsip dakwah dan prinsip tauhid. Kita sedia maklum bahawa dakwah dan tauhid ini dua perkara yang pisah tiada. Kerana dakwah bermula daripada tauhid dan tauhid berasal daripada perkataan wahid, iaitu meyakini dan mengakui bahawa Islamlah satu-satunya agama yang betul. Apabila meyakini dan mendakwa Islamlah satu-satu agama yang betul, maka di situlah datangnya prinsip dakwah, iaitu mengajak manusia kepada kebaikan. Mengajak manusia daripada di kalangan orang Islam sendiri supaya menambah baik pengamalan agama dalam kalangan mereka. Bahkan lebih daripada itu, mengajak semua manusia kepada agama Islam, kerana Islamlah agama yang dapat menyelamatkan manusia hidup di dunia dan di akhirat. Ini prinsip yang terdapat dalam agama Islam. Namun apabila manusia tidak lagi berpegang dengan kebenaran yang mutlak yang terdapat dalam Islam ini, dan mereka mendapat pluralisme yang antara terasnya ialah human right, hak asasi manusia, dan kedua-dua ini, hak asasi manusia dan pluralisme ini, merupakan teras yang akhirnya menyebabkan tiada lagi dakwah, tiada lagi membenarkan prinsip kebenaran agama itu tiada lagi dipegang, maka akhirnya dia akan membunuh usaha dakwah dan akhirnya juga menyebabkan prinsip tauhid menjadi lemah. Adakah agama merupakan punca perbalahan? Mari kita lihat tiga jalur di mana Islam berbeza dengan jalur pelampau dan jalur pluralisme agama. Di mana dalam jalur yang pertama Islam, kita menganggap, kita meyakini bahawa Islamlah satu-satunya agama yang betul. Kemudian dalam melaksanakan, menyampaikan prinsip ini kepada masyarakat, dia perlu untuk disampaikan secara berhikmah dan akhirnya kita dapat menjalankan usaha dakwah dengan cara yang baik.
Namun ada segelintir di kalangan manusia yang menganggap Islam saja satu agama yang betul, namun pendekatan mereka keras, pendekatan mereka secara paksa, dan kekerasan dan paksaan ini akan membawa kepada melampau dalam pendekatan agama. Pendekatan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Dan peringkat yang ketiga ataupun jalur yang ketiga, terdapat mereka yang meyakini agama lain pun benar juga. Dan ini tentunya bercanggah dengan prinsip tauhid dan bercanggah langsung dengan prinsip dakwah, kerana aliran ini mempromosikan toleransi dan dia merupakan aliran pluralisme agama. Ini terdapat 3 perbezaan yang jelas yang perlu difahami supaya mengelakkan daripada mereka menganggap bahawa agama punca kepada perbalahan. Islam merupakan agama yang menggalakkan peperangan. Islam merupakan agama yang menggalakkan kepada perbezaan, perpecahan dan peperangan. Tidak, Islam menekankan aspek hikmah, iaitu melaksanakan Islam dengan cara yang baik dan dengan cara yang lebih berhikmah, dengan cara yang lebih dapat menyelesaikan keadaan, bukan dengan cara keras, bukan dengan cara paksa, apatah lagi dengan cara peperangan. Oleh kerana dakwah ini perlu disampaikan dengan cara kasih sayang. So bagaimanakah Islam dengan cara kasih sayang ini akhirnya membawa kepada peperangan, melainkan sekiranya ada mana-mana pihak mengganggu, sekiranya ada mana pihak mengacau dan menghalang usaha dakwah, maka Islam mempunyai prinsip jihad demi untuk menjaga Islam dan demi untuk menjaga kebenaran agama daripada mudah diperkatak-katikkan ataupun dilakukan dengan cara yang buruk oleh musuh-musuh Islam. Ini bukan bermakna hikmah itu adalah kasih sayang selama-lamanya, tidak. Kalau orang pukul kita, kalau orang luku kepala kita, kalau orang perang kita, kita baik je, tidak. Islam mempunyai maruah yang perlu dijaga dan maruah ini ada dalam prinsip jihad. Kemudian dalam yang disebutkan sebagai toleransi agama ini, mungkin dia merupakan satu perkara yang prinsip yang penting yang menggalakkan keharmonian di antara agama dan dalam masyarakat. Islam meletakkan bahawa asas hubungan di antara Islam, di antara orang Islam dan juga non-Muslim. Non-Muslim dan Muslim asasnya adalah dakwah. Asasnya adalah dakwah, bukan toleransi. Kerana toleransi itu akan datang kemudian, kerana dakwah ini tergolong dalam dakwah adalah toleransi. Toleransi sebahagian daripada dakwah. Tetapi apabila kita meletakkan toleransi itu di awal, mungkin akhirnya menyebabkan dakwah menjadi korban. Tetapi sekiranya kita meletakkan dakwah sebagai asas dengan maksud kita berfikir bagaimanakah cara untuk menyampaikan prinsip Islam, untuk menyampaikan mesej Islam, untuk menunjukkan Islam dengan cara yang baik, dan pengamalan Islamlah merupakan pengamalan yang baik, di situ terdapat konteks toleransi, di situ terdapat prinsip toleransi yang cuba diamalkan, kerana Islam bukanlah satu agama yang disampaikan dengan cara paksaan. Paksa orang bukan Islam maksudnya, tidak, bukan itu caranya. Apatah lagi dengan cara kekerasan, itu bukan juga caranya, tetapi dengan cara kita berbuat baik, dengan cara yang terbaik, seboleh baik yang boleh untuk disampaikan Islam kepada mereka. Islam tidak bermasalah dengan toleransi, cumanya tidak meletakkan toleransi itu di awal kerana dikhawatiri dan dibimbangi. Apabila asas hubungan itu diletakkan toleransi sebagai asas hubungan, ia mungkin mengganggu pengamalan Islam dan dia mungkin mengganggu perjalanan usaha dakwah kerana khawatirkan toleransi ini. Tetapi apabila dakwah itu diletakkan di awal, maka insya-Allah toleransi itu berlaku kerana Islam memang menggalakkan toleransi dengan maksud hikmah, kerana hikmah ini merupakan perkataan yang mengandungi setiap aspek dalam cara menyampaikan Islam dengan cara yang terbaik, termasuklah apa yang mereka sebut sebagai toleransi. Akhirnya pluralisme agama ini tidak bertentangan dengan dialog antara agama. Ada setengah orang mempromosikan dialog antara agama.
Islam menyokong dialog antara agama. Islam menyokong dialog ini kerana dia adalah satu jalan dan cara untuk kita bertukar buah fikiran, untuk kita berkongsi pandangan, dan lebih daripada itu untuk mencari titik persefahaman dalam satu-satu isu dan merapatkan jurang perbezaan yang sedia ada. Dalam usaha ini juga boleh untuk kita menyampaikan mesej Islam dan bagaimana Islam disampaikan, bagaimana pengamalan Islam, bagaimana perspektif Islam dalam satu-satu isu secara tak langsung menyampaikan mesej Islam kepada penganut agama yang lain. Ya, Islam menyokong dialog antara agama, tetapi Islam tidak menyokong dan tidak berpegang dengan pluralisme agama. Dia boleh berdialog, kita boleh berbeza pandangan, kita boleh mencari titik persamaan, tetapi Islam tidak berpegang dengan prinsip pluralisme agama. Islam menekankan beberapa prinsip dalam memahami konteks pluralisme agama ini. Yang pertama, Islam meyakini hanya Islamlah sahaja agama yang hak dan agama yang benar. Yang kedua, tiada titik pertemuan antara Islam dan agama yang lain dari sudut akidah. Dari sudut akidah ni tiada titik pertemuan kerana Islam merupakan agama yang berkonsepkan tauhid dan agama-agama yang lain dia tidak mengamalkan prinsip tauhid. Mungkin ada persamaan di antara Islam dan agama yang lain dari sudut amalan-amalan yang tertentu, seperti mana mengharamkan mencuri, mengharamkan zina dan sebagainya. Tetapi dari sudut pertemuan, titik pertemuan antara agama ini dalam aspek akidah ini tidak berlaku, kerana kalau berlaku dah tentulah mereka beramal, mereka lah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Islam adalah syarat amal diterima kerana sekiranya kita tidak menjadi orang Islam, kerana sekiranya tidak Islam, maka tidak boleh amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik macam mana pun sekiranya tidak beriman kepada Allah, maka amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam juga bukan kelangsungan daripada agama-agama yang lain. Kerana ada yang menganggap Islam ni adalah kelangsungan pada agama Hindu, Islam ni kelangsungan daripada agama Yahudi, Islam ni agama lain. Tidak. Islam merupakan agama yang independen daripada agama-agama yang lain. Menghormati, ya, tetapi tidak mengakui kepercayaan dan peribadatan agama yang lain. Islam menghormati. Korang nak agama lain, nak kepercayaan lain, silakan, tak ada masalah. Tetapi tidak sampai tahap mengakui kepercayaan dan mengakui ibadat, ritual agama-agama yang lain. Akhirnya sebagai kesimpulan, menghormati agama lain itu suatu keperluan dalam kehidupan. Ya, kita menghormati, tetapi tidak sampai tahap pluralisme agama. Kita terus mengamalkan prinsip hubungan kita adalah dakwah, menyampaikan mesej yang baik, menunjukkan kepribadian yang baik. Kerana dengan cara itu, mesej Islam akan dapat sampai kepada semua masyarakat dan kita mengharapkan dan menggalakkan mereka untuk menerima Islam. Namun sekiranya mereka tidak menerima, kita tidak memaksanya. Sekiranya mereka tidak menerima, kita tidak mengerasinya. Keras terhadap mereka itu dihalang oleh agama kita sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, la ikrah fiddin. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberikan satu gambaran kepada kita tentang bagaimana perspektif Islam kepada pluralisme agama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.